أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau berderma. Dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersikap bakhil, kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah Allah amat luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendaki menurut aturan-aturannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Setelah diterangkan dalam ayat yang terdahulu betapa besarnya kelebihan mereka yang membelanjakan harta, sama ada sumbangan yang wajib seperti nafkah anak isteri, membayar zakat, menolong keluarga yang susah, itu wajib menurut jalan yang susah, ataupun menyumbang secara sunat dengan hati yang ikhlas, pahalanya sangat besar. Mesti dengan ikhlas. Kalau sumbangan yang tidak ikhlas, tak ada pahala. Sumbangan yang diikuti dengan ungkitan-ungkitan yang menyakitkan, itu tak ada pahala. Disebutlah ayat dulu. Ayat dibaca Allah Ta'ala suruh kalau nak menyumbang, mesti harta-harta yang baik, jangan yang tak baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa ma akhadna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan dan daripada apa yang kami keluarkan daripada muka bumi. Jangan sengaja menyumbang, membelanjakan yang keji, yang kamu sendiri nak mengambil pun pejam mata, yang tak baik ini. Ketahui Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Ta'ala tak berhajat pada sumbangan kamu. Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala beri pahala pada kamu.
Dengan sebab itu bila menyumbang, sumbang yang baik. Baik pada zatnya, baik pada rohnya. Pada zatnya, barang yang kita sumbang tu yang baik. Padi yang molek, buah yang molek kalau nak keluar zakat. Binatang yang gemuk nak keluar zakat. Nak rebang, pilih hak gemuk, hak molek. Hak molek kalau kita ada kemampuan. Jangan sambil lewa je. Pilih hak buah kereta. Beli korang buah kereta. Pilih hak dak molek buat keluar zakat. Hak dak molek beri sedekah korang. Hak dak molek beri sedekah korang. Mengikut satu riwayat ada kalangan Ansar yang ada kebun. Buah kurma hak kereta-kereta tu gantung di masjid. Beri korang miskin. Seorang miskin makan, pilih. Orang molek sayang nak beri, Allah Ta'ala tegur lah. Kalau nak beri korang, beri yang molek. Jangan beri yang tak molek. Barulah dapat pahala yang besar. Pahala yang banyak disebut dalam ayat lain. Lan tanazur hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak mencapai kebajikan yang sebenar sehingga sumbang apa yang kamu sayang. Benda yang kita sayang, besar pahalanya. Mencabar dalam hati kita. Termasuk yang molek itu yang halal. Jangan sumbang yang haram. Jangan sumbang yang haram. Ambil hak haram, bagi sumbang ke orang. Contohnya mereka yang simpan duit dalam bank riba hari ni. Ambil bunga bank tu, bagi sedekah ke orang. Ambil hak haram, tak boleh pahala macam tu. Boleh dosa pula. Kecuali dia bertaubat. Itu lain cerita. Seorang yang bertaubat meninggalkan riba. Macam mana nak bersih? Dia ambil duit riba tu buat kebajikan. Dia tak pegang ke dia. Dan dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu boleh pahala. Kalau duk main riba semua, ambil riba tu beri korang. Boleh dosa riba, dosa beri korang pula. 2 kali. Ada orang merapok dan tolong orang miskin. Dosa merapok tak boleh. Tak dapat pahala. Apa panggil Robin Hood. Merapok barang orang. Curi bagi ke orang miskin. Tak boleh. Itu salah dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh. Itu salah. Yang haram, tak boleh. Ambil yang baik-baik daripada hasil bumi. Yang keluar daripada perut bumi. Emas, perak, galian dan sebagainya. Yang kita dapat harta daripadanya. Beri dengan cara puas hati betul kepada orang. Selesaikan masalah kesusahan dia. Baru dapat pahala. Dapat pahala yang sangat besar. Zaman dulu pernah bincang pasal duit loteri buat masjid. Ni zaman dulu tahun 60-an dulu. Ambil duit loteri banyak-banyak. Hasil loteri buat sejid sana sejid sini. Buat masjid ni duit loteri. Loteri tak dihapuskan. Tu tak boleh, tak betul. Tak dapat pahala. Masjid pun tak berkat masjid tu. Tak keberkatan. Tak ada keberkatan daripadanya. Bukan sembahyang dia tak sah, sembahyang sah, keberkatannya tak ada. Ada masjid loteri ada lagi, sampai learning ada lagi. Hak tinggal tu kita harap Allah Ta'ala ampunlah mereka yang buat salah tu. Kerana jahil. Ketahuilah Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Kalau dalam bab kerbang disebut la yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak mencapai daging-daging dan darah kerbang kamu. Allah Ta'ala dah ambil dagingmu, darah kerbang tu. Yang Allah Ta'ala terima taqwa kamu. Itu dalam bab kerbang. Sifat taqwa kita. Begitulah dalam hal-hal yang lain daripada hati yang baik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat perkara yang haram, yang keji. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Syaitan ni kata jangan belanja. Kalau mau belanja jadi susah. Kalau berjanji jadi apa-apa. Kalau berjanda jadi ni, jadi jenis ni. Terdapat berlaku sayang nak belanja kerana syaitan duduk bisik dalam hati kita.
Jangan beri banyak sangat. Jangan beri banyak sangat. Jangan beri banyak. Syaitan mengganggu supaya jangan membelanjakan yang baik. Dan menyuruh kamu buat keji. Kalau buat benda tak balik, belanja banyak-banyak. Benda yang sia-sia, belanja banyak-banyak. Untuk kebajikan, sikit. Wallahu a'idukum maghfiratan minhu fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan keampunan dan kurnia kepada kamu. Dan Allah Maha Luas, kurnia lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala menjanjikan keampunan. Kalau kamu beri sumbangan, pahala pun boleh, keampunan daripada dosa pun boleh. Dua-dua dapat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha Luas, kurnia lagi Maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Dikurniakan kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Kebijaksanaan ini ialah ilmu pengetahuan, memahami Quran dan hadis Nabi SAW secara khususnya, faham hukum. Tiap-tiap hukum itu ada fiqh dia, tafaqquh fid din. Ada fiqh ibadat, ada fiqh munakahat, fiqh muamalat, ada fiqh haji, fiqh puasa, fiqh dakwah, fiqh akidah, macam-macam fiqh. Jadi memahami ilmu. Ada orang ada ilmu tak faham ilmu tu. Ada orang ilmu banyak pada akal dia, ilmu banyak akal kurang. Tak pandai menafsirkan ilmu, merosakkan orang. Ilmu banyak, royak orang jadi gaduh orang dengan ilmu yang dia ada tu. Ni tak bijak. Banyak dalam ni orang, banyak pembacaan dia. Nak tunjuk dia banyak ilmu, saya bawa ilmu. Tak berakal, akal pendek, menyebabkan orang bergaduh. Antaranya menimbulkan masalah-masalah khilafiyah, masalah faraq. Nak orang kata dia ni pandai bijak, saya bawa yang khilafiyah. Jadi bergaduh orang, kelahi orang. Itu termasuklah yang tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni ialah menyebarkan ilmu, menyelamatkan manusia, orang tak bergaduh. Tak bergaduh. Allah Ta'ala bila siapa kehendaki, barang siapa yang diberi kebijaksanaan, dia mendapat kebaikan yang banyak dan tidak mengambil pengejaran melainkan mereka yang ada akal fikiran yang sebenarnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, dan ketahuilah, fahamlah apa sahaja yang kamu belanjakan, dermakan atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah orang-orang yang zalim itu tidak ada siapa pun yang dapat menolongnya. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang,
maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu pula sembunyikan sedekah itu serta kamu memberikannya pada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan pada kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Tidaklah engkau diwajibkan oleh Muhammad SAW menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jugalah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu pula tidak membelanjakan, menermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah, dan apa jua yang kamu belanjakan di harta yang halal untuk kebajikan, akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik yang kamu itu pula tidak dikurangkan. Pemberian sedekah itu ialah orang-orang yang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat dan berjuang perjalanan Allah, membela Islam yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Orang kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta pada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan, menermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat-ayat ini masih lagi menyatakan kelebihan mereka yang menyumbang hartanya pada jalan Allah, menegakkan agama Allah, membantu masyarakat, menolong manusia dengan membuat kebajikan pada harta yang diberi oleh Allah, dijanjikan pahala yang sangat besar. Harta adalah nikmat, kurnia yang menguji manusia, sangat menguji manusia. Mereka yang bersyukur dengan nikmat yang diberi, dengan menyumbang, menandakan syukur pada Allah, diberi pahala yang sangat besar. Diterangkan lagi setelah terang ayat yang dulu sehingga 700 kali ganda. Disuruh belanja harta yang baik, yang halal. Dinyatakan lagi, syaitan selalu membisik, menakut-nakutkan untuk belanja. Nanti belanja jadi pakai, jadi susah. Itu bisikan syaitan. Allah Ta'ala memberi galakan lagi, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa-apa yang kamu belanjakan daripada sumbangan kamu, atau kamu nazarkan dengan harta kamu untuk buat kebajikan. Nazar ni kita wajibkan untuk beri sumbangan. Tengok menyebut secara nazar. Kalau boleh ni, nak beri ni, nak beri, nazar. Itu nazar. Wajibkan. Adapun nafkah ni, ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau zakat tu wajib. Nafkah keluarga wajib. Tolong jalan yang susah itu wajib. Itu wajib. Ada yang sunat, keadaan biasa. Nazar ni dia mewajibkan diri sendiri. Apa-apa yang kamu belanjakan daripada harta kamu, yang wajib, yang sunat, atau yang kamu nazarkan daripada harta kamu secara wajib, fa innallaha ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wa ma lizalimina min ansar, dan orang yang zalim tak ada penolong bagi dia, khususnya pada hari kiamat kelak.
Terutamanya mereka yang zalim terhadap harta dia sendiri. Yang bakhil, yang kedekut, tak syukur nikmat Allah Ta'ala. Tak dapat pertolongan Allah pada hari kiamat. Tak ada guna harta tu pada hari kiamat kelak. Atau dunia pun tak ada guna, akhirat tak ada guna juga. Lagi tak ada guna. Duk kupur je, nak buat kebajikan takut. Kupur tengok, bilang taruh. Tengok bilang taruh. Tak biarkan untuk buat kebajikan. Menandakan syukur. Tak ada faedah pada dia. Dunia tak ada faedah, akhirat tak ada faedah. Setengah tu sampai kering, takut nak belanja. Sipang je. Akhirat lagi menyedihkan. Seterusnya dinyatakan intu bersadaqat sifatan imahi. Sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, tunjuk ke orang bagi sedekah, itu baik. Khususnya tunjuk ke orang tu untuk menggalakkan orang lain bersedekah. Beri mayang pada orang lain. Disebut dalam hadis, ada satu rombongan daripada orang Badui yang pakai pakaian koyok rabuk, menandakan kemiskinan mereka. Datang masuk Islam, bertemu dengan Nabi, minta bantuan. Berubah wajah Nabi melihat orang yang susah ini. Lalu Nabi menganjurkan pungutan derma, kilat dilakukan dalam majlis itu. Datang seorang sahabat terus menyumbang di tengah orang ramai. Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik dan orang ikut dia, dia dapat pahala orang ikut dia. Pahala dia buat kebajikan tu satu, pahala orang ikut dia dapat pahala. Itu sekiranya dia menyumbang secara zahir untuk menggalakkan orang menyumbang juga, bukan untuk bermegah. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah kamu, beri pada orang fakir miskin, orang susah, itu lebih baik. Sedekah sembunyi lebih baik kerana menjauhkan beriak, menunjuk-nunjuk pada orang. Riak ni boleh menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, menyebabkan dosa. Supaya tak ada riak, sedekah senyap-senyap orang tak tahu. Senyap-senyap dia boleh sedekah, orang tak tahu. Wa yakfir ankum min sayyiatikum, menghapuskan daripada kamu akan dosa-dosa kamu. Sedekah boleh menghapuskan dosa. Sedekah ni. Sedekah sembunyi dengan cara sembunyi. Disebut dalam hadis ada 7 jenis manusia yang Tuhan payungkan di hari kiamat. Pada hari tak ada payung melainkan perlindungan Allah. Antara yang 7 tu orang yang menyembunyikan sedekah dia. Yang sedekah dia murah sehingga seolah-olah tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Sebab begitu pemurah dia ni, dia sembunyikan sedekah dia, dapat pahala besar. Tengok keadaan lah, mana lebih baik, sembunyi ke nyata ke. Kalau sekiranya nyata tu menyebabkan orang ikut, bukan nak tunjuk ke orang, nak galakkan orang sedekah juga, baik juga. Kalau sekiranya tunjuk nyatanya, mari dalam hatinya syaitan duk bisik no, orang tengok no. Kena beri pada orang duk kelih no. Biar orang nampak mujib bagus pada orang lain. Syaitan hasutlah, baik sembunyi kalau macam tu. Setengah tu pula kena ambil gambar lah. Ambil gambar keling pula, takut orang tak ambil gambar dia. Tu satu hal pula tu. Takut orang tak nampak. Kalau macam tu baik sedekah cara sembunyi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amal. Jangan takut. Takut Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala tahu yang nyata, yang tersembunyi, yang tersurat, yang tersirat. Semua Allah Ta'ala tahu. Dengan sebab itu, yang penting ialah meletakkan keikhlasan dalam hati kita. Keikhlasan dalam hati.
Ikhlas ni sangat penting. Ikhlas ni diketahui oleh Allah Ta'ala. Orang tak tahu. Oleh itu ayat Quran, saya ni ikhlas, saya ni ikhlas. Ayat Quran dia ikhlas. Tu dah ikhlas dah tu. Kadang-kadang jadi gitu pula. Cerita apa kau orang ikhlas-ikhlas? Tak payah cerita lah. Kita dengan Tuhan saja. Ikhlas-ikhlas ni. Lillahi ta'ala. Minta Allah Ta'ala tanamkan ikhlas dalam hati kita. Ikhlas ni dalam semua amalan. Bukan saja sedekah, termasuk amalan yang lain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya, bukanlah atas kamu memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, belanjakan, sumbangkan daripada kerja kebajikan, maka kelebihannya pahala terpulang untuk diri kamu. Dan apa-apa yang kamu belanjakan kerana mencari keredaan Allah, dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebajikan, disempurnakan kepada kamu akan balasannya dalam keadaan kamu tidak dizalimi walaupun sedikit. Khususnya sumbangan bagi orang-orang fakir yang terkepung kerana perjuangan menegakkan agama Allah, yang tidak mampu berusaha di atas muka bumi. Banyak orang menyangka mereka adalah kaya-kaya kerana mereka menahan diri tidak meminta sedekah. Ada yang kamu kenal mereka dengan tanda-tanda kesedihan, tanda-tanda susah pada wajah mereka. Mereka tidak meminta daripada orang secara terdesak. Dan apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, Allah Maha mengetahui berkenaannya. Orang yang membelanjakan harta mereka siang dan malam, sembunyi dan terang, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. Dan mereka tidak takut dan tidak sedih bila meninggal dunia, selepas mati, dan tak sedih di atas dunia pun. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang lalu tentang kelebihan bersedekah secara sembunyi yang lebih ikhlas daripada sedekah secara nyata. Kadang-kadang sedekah secara nyata ada kelebihan juga kalau tujuannya untuk menggalakkan orang lain memberi sedekah. Dinyatakan dalam ayat ini, baiknya seseorang itu sama ada masuk Islam atau beramal dengan ajaran Islam bergantung kepada hidayah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kamu tak boleh paksa orang. Orang yang dapat hidayah, dia akan tunaikan kebajikan dengan hidayah Allah. Orang yang tak dapat hidayah, dia tak tunai, ataupun dia tunaikan yang tidak ikhlas. Apa yang penting kamu mesti ketahui bahawa semua sumbangan yang kamu beri kerana mencari keredaan Allah diberi pahala. Dan jangan kamu bimbang kerugian. Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran kepada kamu dalam keadaan kamu tidak diunyai sedikit pun.
Dengan makna tidak rugi kalau kamu membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberi keberkatan kepada diri kamu dan harta kamu dan keluarga kamu. Makna berkah ini Allah Taala jadikan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita dengan sebab sumbangan yang kita beri. Kerana amal yang baik menyebabkan kebaikan seorang kepada seorang di dunia dan hari akhirat. Bukan saja dapat pahala, bahkan dapat berkat dalam kehidupan dunia. Kehidupan yang penuh dengan kebajikan, bukan kehidupan yang sia-sia. Ini sangat penting. Allah Ta'ala tidak menzalimi kamu sedikit pun. Menjalankan amal kebajikan ini terpulang kepada mereka yang dapat hidayah daripada Allah. Di sini kita kena minta hidayah daripada Allah Ta'ala supaya memberi petunjuk, bukan saja kita jadi orang Islam, termasuklah menjadi orang yang mengerjakan amal kebajikan dan amal yang soleh dengan hati yang ikhlas. Dan percayalah bahawa orang yang mengerjakan amal yang soleh dengan hati yang ikhlas itu tidak dizalimi sedikit pun dalam kehidupan dunia, apalagi dari akhirat. Yang paling digalakkan kamu memberi sumbangan ialah kepada orang-orang yang fakir, yang kerjanya berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka ni tak minta sedekah, kerana mereka ada maruah diri. Banyak orang duduk nampak beri kepada peminta sedekah saja. Dia tidak beri kepada orang yang bekerja kerana menegakkan agama Allah dalam keadaan yang susah. Apa lagi orang ni tak diketahui susahnya. Banyak orang menyangka mereka senang, padahal mereka susah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, untuk orang-orang fakir yang dihalang daripada menjalankan kerja kerana mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. La yastati'una darban fil ard, mereka tak mampu berusaha di atas muka bumi menjalankan kerja-kerja untuk cari harta, kerana mereka menghabiskan masa untuk berjuang menegakkan agama Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, banyak orang yang jahil menyangka mereka ni kaya-kaya, senang-senang, padahal mereka ni adalah orang-orang yang susah. Ta'rifuhum bisimahum, ada yang kamu kenal melalui wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka, wajah mereka tak nampak susah, tetapi memang mereka ni orang yang susah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak minta sedekah dengan orang kerana mereka ada maruah, malu nak minta sedekah. Ini yang patut diutamakan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, dan apa-apa yang kamu sumbang dia beramal kebajikan itu, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan takut. Kalau kita salah beri pada orang yang ada dah pun, dapat pahala juga. Apalagi beri pada orang yang betul-betul tak ada, tak berada, itu dapat pahala juga. So tentulah orang yang layak itu lebih besar pahala daripada orang yang tak layak kita beri. Tapi semua diberi pahala, diberi kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan bimbang kalau orang tak tahu kita beri sumbangan. Allah Ta'ala tahu. Ini keikhlasan sangat penting. Orang yang ikhlas saja, tak berani orang tahu, tak tahu, dia tak beri. Yang ikhlas saja. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah, orang-orang yang membelanjakan harta dia di waktu malam dan siang, sunyi dan terang. Orang nampak, orang tak nampak, dia sumbang harta, tak berani. Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Allah Ta'ala simpan pahala di sisi Tuhan, akan terimalah pahalanya pada hari kiamat. Wala khawfun alaihim, mereka tidak takut menghadapi kesusahan dunia dan tak takut menghadapi kematian dan selepas mati. Walahum yahzanun, dan mereka tak bersedih, terutamanya meninggalkan keluarga yang disayangi. Allah Ta'ala pelihara keluarga dia, jangan takut, jangan sedih. Apalagi kalau sedih dari akhirat, itu sangat menduka-citakan. Menunjukkan bahawa menyumbangkan harta benda
adalah satu amal kebajikan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana termasuk dalam tanda orang bersyukur. Memang orang bersyukur ni sikit di mana orang yang bersabar. Banyak orang boleh sabar, tapi orang yang bersyukur sedikit. Orang yang bersyukur ni di antaranya mereka yang menggunakan nikmat yang beri oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan amal kebajikan. Orang yang bersyukur. Kebiasaannya bila dapat nikmat, lupa nak buat kebajikan. Biasanya begitu. Dan sebab itu, nikmat kesenangan lebih besar ujian daripada kesusahan yang ditanggung dengan sabar. Nikmat ditanggung dengan syukur lebih payah daripada kesusahan ditanggung dengan sabar. Dan sebab itu, kelebihan syukur lebih besar daripada kelebihan sabar. Wallahu a'lam.